Okey, kita buat live je lah. Kita berbincang sama cerita sini. Dekat tangan-tangan tuan-tuan ni ada bahan media. Tujuan dan matlamat kita kat sini ada baca kat sini. Yang pertama, menggabungkan seramai mungkin pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu Islam untuk bersama memikul tanggungjawab bergabung dan memperjuangkan agama Islam daripada salah ertikan sebagai satu agama yang plural. Okey. Dan seterusnya tu tuan-tuan boleh baca. Kita minta wakil-wakil daripada NGO yang nak bercakap secara live. Kita akan fokuskanlah kepada siapa yang kita buka pada semua supaya luahkan hati, tapi mengikut pada skrip-skrip yang ni. Jangan lari dari sinilah. Dia berbentuk-bentuk yang semangat di luar jangkaan lah. Maknanya tak payah nak terbang-terbang, lompat api semua, flip belakang semua. Keluar-keluar parang tak payah, kita ikutkan daripada sini. Dan ada sesiapa daripada wakil-wakil NGO, saya bukan minta, saya rasa kena bercakap. Sebab viral kita dengan media viral lagi kuat. So saya minta NGO yang ada ni bercakap sikit kan, mewakili semua gabungan. Saya tak nak saya je bercakap kan. Saya masih lagi tak puas hati sebenarnya ni. Kan kita tak nak, kita nak bersama-sama ni sebenarnya ni. Okey? Tapi tak apa. Kita nak luahkan apa perasaan kita bercakap. Kalau boleh Tok Singa mana? Okey. Ijam apa semua. Boleh tanya-tanya siapa yang nak viral. Silakan semua, saya buka pada semua. Jadi insya-Allah kita minta wakil-wakil NGO cakaplah sepatah dua tentang apa yang hari ni kita mai tujuan kita, matlamat kita, misi kita. Jadi alhamdulillah, pertama sekali tuan-tuan tolong share dulu supaya sampai ke semua orang Melayu, orang Islam. Walaupun tak dapat turun tak apa, tolong share tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita nak minta ayahanda, guru-guru tua kita semua, orang hebat di sini, ketua-ketua kita, sahabat-sahabat semua, adinda, kekanda saya semua yang saya hormati, tolong yang mana mewakili NGO bercakap sepatah dua tentang apa yang hari ni kita mai. Ini kita gunakan media sosial kita sendiri. Macam tu kata tadi media lain dia orang tak berani mai. Sebab ini bukan isu saja. Insya-Allah. Pengubah suaian Azos dia akan berani datang. Pengubah suaian Jantina dia pun berani datang. Pengubah suaian nama Allah dia tak berani nak datang. Assalamualaikum semua media. Anda terbaik, tunggu dan lihat. Ni sahabat-sahabat seperjuangan saya akan bercakap. Luahkan perasaan orang-orang Melayu, orang-orang Islam di tanah Melayu. Silakan. Saya minta tuan-tuan guru, ayah anda bangkit bersama-sama kita. Ada yang kenal anda berbuat BBU 806. Saya ulang, BBU. Nanti kamera pun boleh tarik kat sebelah sana nak cakap tu. Nak cakap pasal apa? Tadi tolong bawa. Bawa sampai dekat. Fokus Datuk dulu. Dekat sikit ni. Cuba dekat sikit. Angkat tu. Cakaplah ya, biasa santai-santai je kita Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Anda yang berani tampil bersama kita, menyatakan hasrat dan perjuangan suci murni demi mempertahankan kalimat Allah dari dipersenda, diperalatkan ataupun dihina dengan melukis tatu di punggung. Kalau ditetek itu okey jugalah. Ini di punggung, di tumit.
di bawah ketiak. Yang macam ini pun telah mendapat kelulusan dari mahkamah. Mahkamah membuat keputusan, memberi kemenangan kepada mereka. Masya Allah, apa dah jadi nih? Dan nah, satu lagi yang ingin saya tegaskan kepada apa yang telah dinyatakan oleh Duli yang telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, dengan tegas dia sendiri tanda tangan, ya. Dia sendiri tanda tangan. Kalau biasanya dalam isu-isu lain dia minta pegawainya atau setiausaha produktifnya atau kaki tangannya. Ini Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang Sultan Selangor sendiri, ya, yang menandatangani. Saya bukan cerita lawak, ini kenyataan, ya. Dengan tegas Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, saya tegaskan ini karena saya rakyat di Selangor, bukan menafikan raja-raja yang lain. Mungkin ada yang selepas ini, ya. Sultan Selangor menyatakan dengan tegas tidak membenarkan selain dari Islam menggunakan kalimat Allah, khususnya di dalam Bible, kitab Bible atau dalam apa-apa. Jadi ini satu contoh yang sangat baik untuk menyedarkan kita, khususnya generasi muda. Pemerintah tak apa, dia orang dapat ya. Okey. Satu lagi 7 wasiat raja-raja Melayu yang saya lapaskan tadi di permulaan acara. Itu adalah persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu ketika berhadapan dengan suruhan Jaya Rik untuk membuat perlembagaan dan memohon untuk memerdekakan Melaya ketika itu. Raja-Raja Melayu telah muafakat menyatakan 7 wasiat itu, 7 perkara itu yang saya bacakan tadi, ya, untuk menjamin anak cucu Melayu sampai bila-bila selagi ada matahari dan bulan. Itu bukan rekaan atau apa nih suka-suka, tetapi dia menjadi asas dalam perlembagaan persekutuan tanah Melayu yang dibentuk oleh Suruhanjaya Rik dan kemudian oleh Melaya bersetuju merdeka dengan peringatan tegas 7 perkara itu tidak boleh dipindah walaupun parlemen secara majoriti telah bersetuju memindah salah satu daripada 7 itu, selagi mana dia tidak diperkenan oleh Majelis Raja-Raja, pindahan itu tidak akan boleh dikuat kuasa. Ini harus diingatkan kepada diri saya dan generasi muda. Alhamdulillah saya nampak hari ini ramai yang hadir dengan bukan setakat di wajah terpancar, tetapi di ruhaninya. Karena harus diingat, jasmani ada pasangannya rohani, hakikat ada pasangannya hakiki, makna ada pasangannya hakiki yang benar, tetap benar, yang hak akan kembali kepada yang empunya, tetapi kita tidak boleh berserah begitu saja kerana Allah berjanji Allah akan menunaikan permintaan kamu dengan usaha yang insya Allah. Saya yakin dan percaya apa yang telah dijalankan didepani oleh Tok Cindai
dengan menyediakan tempatnya di sini. Perwakilan-perwakilan dari NGO Islam, Muslim dan Melayu dari seluruh negara. Saya tadi telah diberi amanah sebagai utusan kami bertiga ke Istana Negara menyerahkan 127 lebih lagi sebab masih ada yang diterima. Bermula dari 60, 70, 99. Hari ini menjadi 172. Masih ada lagi yang belum sampai. Ya, tadi kami nyatakan dengan pihak istana. Ini suara rakyat marhain dari bawahan, dari kampung yang mesti didengar. Karena harus kembali. Raja pun harus diingatkan. Karena raja dan rakyat berpisah tiada. Maknanya tidak ada rakyat. Rakyat boleh ada tanpa raja. Tetapi tidak akan ada raja tanpa rakyat. Nah, itu perlu ditegaskan, mesti dipahami. Rakyat boleh hidup sesama mereka. Begitu asas dasar kehidupan. Kemudian bila dah ramai dipilih ketua, dinamakanlah dia penggawa, penghulu, pemerintah, raja. Jadi itu gelaran yang diberi. Jadi kesimpulannya perlu diingatkan dan semua harus sadar. Rakyat boleh hidup sesama tanpa raja. Tetapi raja tidak akan wujud tanpa rakyat. Maka pepatah orang tua-tua mengingatkan raja dan rakyat berpisah tiada. Sama-sama. Saya rasa bangga. Saya dalam usia yang mencapai 71 sekarang ini sentiasa berdoa dan bersama selagi mana saya berdaya. Kita sama-sama mendoakan supaya Abata atau Alif Bata yang tersiratnya agama, bangsa, tanah air atau watan, ya. Mudah-mudahan anak anda yang muda ini akan meneruskan perjuangan. Kalau mana isu lusa saya sudah dipanggil pulang. Amin. Ya, terima kasih. Jadi itu pesanan-pesanan daripada orang-orang lama 71. Bagi kita orang-orang muda yang 17 ni, kita yang 17 ni, kita terpaksa berjuang. Sebab tu kita namakan persidangan ini Melayu Islam Beraja. Ya. Rakyat dan raja tidak boleh dipisahkan. Yes, betul. Tapi rakyat di negara kita Melayu Islam Beraja. Sebab itulah Tok minta sangat lepas ni wakil-wakil NGO kita beratur bergambar beramai-ramai, kita namakan, kita maktubkan persidangan ini adalah persidangan Melayu Islam Beraja. Boleh? Dan seterusnya saya minta lain-lain wakil. Daripada mana? Pertubuhan Kebajikan Amal Taqwa. Okey, dari Pertubuhan Kebajikan Amal Taqwa. Silakan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya minta tolong jarak SOP sebab kalau kenal seorang 10,000. Jaga penjarakan. Tolong jarak sikit, jarak sikit. Jarak. Kita kerjasama. Teruskan. Terima kasih kepada Tok Cindai, Tok Guru, ayahanda semua serta wakil daripada NGO masing-masing. Saya daripada Presiden Pertubuhan Kebajikan Amal Taqwa. Okey, berkumpulnya kita hari ini tak lain tak bukan ialah untuk menyatakan isi hati kita, ketidakpuasan hati kita terhadap keputusan mahkamah yang baru-baru ini mengeluarkan kenyataan atau meluluskan bahawa kalimah Allah beserta 3 ayat yang digunakan, iaitu solat, Baitullah dan kalimah Allah boleh dibenarkan untuk agama lain, terutama agama Kristian di Malaysia ini, di Sabah, Sarawak dan di Semenanjung. Okey, untuk pengetahuan semua dan juga untuk disampaikan kepada pihak atasan dan juga pihak istana bahawasanya berkumpulnya kita di sini sebagai umat Islam yang berbangsa Melayu
Sebab kalau ditekankan kepada Melayu saja, Melayu pun ada yang kafir sekarang ni. Melayu pun ada yang murtad sekarang ni. Tapi kita tegaskan di sini bahawa kami semua orang Islam yang berbangsa Melayu dengan ini menolak sekeras-kerasnya keputusan mahkamah yang membenarkan kalimah Allah dan dua perkataan lagi, iaitu salat dan Baitullah digunakan oleh agama lain. Apa alasannya di sini? Saya bagi tahu satu saja. Kalimah Allah kononnya sama dengan Allah mereka, kononnya sama dengan Allah agama Kristian. Mana samanya? Mana yang dikatakan sama? Allah kita ialah Allah yang Ahad, Allah satu. Allah tidak diberanakan dan tidak beranak. Coba tanya orang Kristian, siapa Allah dia? Allah dia beranak. Allah dia mempunyai anak. Yang kedua, solat. Adakah solat kita sama dengan solat mereka? Di mana kesamaan dia? Coba tunjukkan saya agama mana yang sama solatnya dengan agama Islam. Yang ketiga, Baitullah. Ini yang paling saya marah. Baitullah ialah rumah suci Allah. Gereja adakah itu Baitullah? Kuil adakah itu Baitullah? Jadi di mana logiknya mahkamah mengutarakan dan meluluskan sedemikian? Di mana logiknya sekarang? Sedangkan hakim yang mengetuai perbicaraan itu adalah Melayu, Islam. Saya heran sekali. Di mana marwah Melayu Islam itu? Di mana marwah dia? Dan sekarang kerajaan 98% beragama Islam dan berbangsa Melayu. Apa yang mereka jaga sekarang ni? Di mana apa-apa yang mereka tunjukkan sebelum ini untuk meraih undi orang-orang Melayu Islam yang menyatakan akan memartabatkan Islam? Di mana tanggung jawab mereka? Ya, saya setuju. Dia bentangkan ataupun dia membuat rayuan kepada mahkamah, tapi dah terlambat. Tahun 80-an lagi sebenarnya benda terjadi. Sampai sekarang, bila orang Islam nak membantah sesiapa saja yang menyinggung perasaan umat Islam, dia kata kita tadi apa? Resis. Dia kata kita pengganas. Coba tengok Siti Kasim. Contohnya. Coba tengok agama-agama lain yang membuat protes dan sebagainya. Kenapa dibiarkan? Adakah mereka tu ada pendukung di belakang mereka? Siapa? Siapa pendukung mereka? Kita orang Melayu di tanah ni. Kita raja di tanah ni. Siapa mereka? Oleh itu sekali lagi saya mintalah kepada pihak kerajaan dan siapa-siapa saja yang bertanggungjawab, yang memikul amanah sebagai pemerintah, tolong perhatikan. Kami NGO bila-bila masa saja akan bertindak jika sesiapa yang menyakiti atau mengguris perasaan umat Islam. Kami NGO Islam di sini berkumpul akan setia kepada Abata. Darah kami, nyawa kami siap korbankan. Jangan cabar kami. Sekian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak sikit. Baju hijau. Baju hijau. Ah, dari kita nampak. Dia membawa geng Romi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin saya nyampaikan antara raja dengan rakyat. Kata-kata mengembalikan semangat sembah demang lebar daun kepada sang-sang purba. Apakah ia? Adapun tuanku, segala anak cucu pati sedia akan menjadi hamba ke bawah duli yang dipertuan. Hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-besar dosanya pun, jangan difadihatkan atau dinista dengan kata-kata jahat. Jikalau besar dosanya, dibunuh. Itu pun kalau berlaku pada hukum syarak. Di sini, semua orang tahu tentang sejarah antara rakyat dengan raja tidak terpisah. Seperti itulah antara dunia perselatan dengan istana tidak pernah terpisah. Harapan kami semua, warga negara Malaysia, dan juga harapan kami orang-orang Melayu, ingin bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong kami,
Inginlah kami bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong kami, Raja-Raja Melayu kami. Banyak harapan-harapan anak-anak Melayu, harapan-harapan guru-guru tua yang ingin menyampaikan sesuatu kata-kata tentang apa yang tersirat di hati kepada Raja-Raja Melayu yang kami junjung, yang kami dengar taat setia titahnya. Bantulah kami anak-anak muda, orang-orang Melayu. Kalau nak dikisahkan tentang kisah kalimah Allah ini, dah ramai yang mengatakannya. Tetapi perjuangan ini sebagai anak-anak Melayu, perjuangan ini sebagai orang Islam yang membawa agama, bangsa dan tanah air, taat setia kami kepada, seperti mana Datuk Laksamana Hang Tuah taat kepada sultannya, kepada Raja-Raja Melayu. Kami amat menjunjung titah. Akan tetapi, marilah bersama, insya-Allah kami semua bersama-sama ingin menjumpa dengan Raja-Raja Melayu kami semua. Allahu Akbar. Semoga dengan kalimah La ilaha illallah ini menyatukan kami semua, menyatukan kami antara raja dengan rakyat terpisah tiada. Semoga apa yang terpatri antara sumpah demang lebar daun dan juga sangsar purba menjadi satu kata-kata yang tidak dimungkiri. Insya-Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seterusnya. Siapa ya? Saya ingin nak komen sikit mengenai Doktor. Situasi yang berlaku sekarang ini sangat menyedihkan rakyat. Apabila kerajaan, ya, perhati baik-baik. Apabila kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri memfailkan rayuan kepada mahkamah yang telah menjatuhkan hukuman membenarkan penggunaan kalimah Allah kepada agama lain. Apa rupa sebuah kerajaan merayu kepada sebuah mahkamah, sedangkan mahkamah itu di bawah tadbiran sebuah kerajaan sepatutnya. Ini kerajaan yang memerintah bersama Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan sebagai pelaksana, merayu, memfailkan rayuan. Masya Allah, sedihnya. Jadi sedihlah. Itulah yang saya minta nak kongsi supaya semua dapat pikirkan apa rupa sebuah kerajaan yang mengemukakan rayuan kepada mahkamah, sedangkan mahkamah itu sepatutnya di bawah pemerintahannya, tadbirannya. Ya, itu saja setakat ini. Sana? Okey, mana ini Abang tahu? Oh, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya tuan tanah ni, Tok Cindai, barisan jemaah Balai Adat, penguruan turis menjeki ni, okay, yang sudi semuanya, yang sudi dia menumpang bersatu menumpang kita membuat satu majlis yang besar. Tu kalau ikut isu sebenarnya banyak sahabat-sahabat saya. Kita kejap sebab azan.
Okey, kita semua balik. Okey. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang berada kat sini. Yang paling saya tahu yang daripada luar, daripada Selangor, Perak, Kedah, Johor, Kelantan sampai hadir bersama kita menyatakan hasrat kita sebagai orang Islam. Isu ni apa yang saya cakap, semua sahabat-sahabat saya dah tahu. Maknanya apa yang saya cakap, sahabat saya pun cakap. Sama-sama sahabat kita, benda yang sama yang cakap. Isu kalimah. Tak ada isu yang paling tinggi lagi daripada isu-isu yang lain. Jadi saya mohon pada semua barisan-barisan sahabat saya daripada NGO, daripada perguruan-perguruan, kita teruskan kita punya istiqamah mempertahankan kalimah Allah. Ke mana sekalipun sebagai orang Islam, ini bukan benda kecil, ini dah terlalu tinggi. Benda ni kita tak boleh anggap remeh. Yang saya takut nanti kekeliruan kepada anak cucu kita. Banyak sebab kenapa kita sini. Benda ni tak boleh nak cakap lah. Kalau kata benda ni kata benda isu ringan, isu biasa, awak diputus saudara dengan saya. Saya takkan bersaudara dengan awak semua. Isu ni isu agama kita, nama Allah yang kita sebut suci. Kita solat, betul? Kita solat sebut nama Tuhan kita, Allah SWT. Kita bersalawat, kita sebut nama Nabi kita. Kenapa? Orang bukan Islam, saya bukan nak jatuh saya ni tak suka bukan bangsa ataupun agama lain, saya tak suka. Saya tak cakap itu. Kenapa kita sebagai orang Islam macam jadi batu di tanah air kita? Ini tak boleh, tu tak boleh. Sebenarnya kita ni jadi apa? Sebab tu saya tak nak cakap dengan dia. Saya bukan nak entam siapa pihak pun, tak. Kita ambil kita no Islam, kita orang Melayu, tanah kita, agama Islam, tanah Melayu ni agama Islam. Tak sebut benda lain lah. Orang Melayu, bangsa Melayu, agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa kita tak boleh sampaikan hasrat kita? Saya tengok sahabat-sahabat saya bukan buat senapang pun, bukan buat barang. Kita bukan tanya pun, siapa yang megang ni saja poyo. Ini siapa yang megang ni nak menyatakan hasrat kita. Tak ada. Saya pun tak faham kenapa benda ni terlalu rumit, terlalu ketat yang kita nak buat. Pada saya benda ni patut dia diberi laluan yang mudah. Sahabat-sahabat saya datang daripada jauh. Sahabat saya yang paling dekat lah. Bukan datang daripada tepi kanan ke daripada Damansara. Kita nak melayi, kita nak sampaikan hasrat kita. Sepatutnya benda ni tak berlaku. Sepatutnya kita ni layan dengan baik. Kita layan baik. Dan kita dijanjikan dengan baik-baik. Saya pun tak faham kenapa isu ni boleh sampai satu tahap kita kena berkumpul. Sepatutnya kita duduk rumah. Kita buat benda yang sepatutnya kita buat. Tak sepatutnya. Kita bayangkan kenapa kita kat sini. Kita bayangkan tak kenapa kita. Pasal isu kalimah yang kita saya nak cakap pun susah. Boleh kan saya rasa macam patut benda tak patut saya keluarkan. Tapi kita bayangkan kenapa perlu kita ada kat sini. Sahabat-sahabat saya berpanah macam kita daripada pagi sampai ke sekarang kita masih lagi duduk kan. Pergi hantar memorandum bertelefon dah kelang kabut. Bergaruk sana, bergaruk sini. Ada yang kecewa, ada yang patah hati. Sepatutnya benda ni saya minta sangat kepada semua pihak berwajib ataupun pihak yang terlibat, pihak kerajaan. Benda ni bukan benda yang kecil. Bantu kami semua. Kami no Islam, kami orang Melayu. Kalau kami cakap tanah kami, kan rasa macam racist pula. Tapi itu kenyataan. Patutnya kami ni bukan dilayan macam gini. Ini bukan kita punya label dah duduk macam ni tau. Bukan, ini kita bukan bangsa penumpang. Kita bukan bangsa penumpang. Kita ni bukan bangsa daripada negara datang penumpang dekat tanah Melayu. Ini tanah kita. Kalau kita tahu pun orang Melayu antara
bangsa yang tertua. Yang kedua itu, yang ketiga tua itu kita tahu. Tapi kenapa kita ni layan seperti orang asing? Kenapa agama kita ni tak ada nilai kat tanah kita sendiri? Di tanah kita, agama kita, kenapa negara kita, agama kita ni tak ada nilai? Kenapa dipandang seperti tak ada apa dalam ni? Kenapa? Ini yang saya nak cuba sampaikan. Saya tak ada kata saya nak menentang mana-mana pihak, tak ada, bukan. Kita tetap menghormati perundangan negara. Kita menghormati raja-raja kita. Sebab kalau bukan raja, tanah yang kita pijak ni kita tak sampai ke sini kepada ramai dengan sahabat-sahabat saya, betul? Itu yang saya nak sampaikan. Minta maaf kalau saya ada tersalah kata ke. Mungkin ada pihak-pihak yang nak kecil-kecil lah. Memang dah betul pun. Yang patut kita bangkit. Kita kena bangkit. Sekarang ni kita dah susun. Kalau boleh, anggap saya ni adik atau abang awak semua. Anggap kita ni bersaudara. Sama darah kita. Anggap kita ni semua bersaudara. Tak perlu kita nak cerita benda lain dah. Itu saya cuba tak sampaikan. Saya minta semua tolong kita bersama-sama sampai ke akhir hayat. Sampai ke dapat akhir kita. Okay, saya tak cakap banyak. Saya cakap lebih kan, ada yang marah kan. Saya memang tak, sebab saya kecewa. Saya kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang hadir, sahabat-sahabat saya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala hari ini dengan tarikh teramat hari ini 31 bulan 3 313 seperti mana tentera Badar. Kita datang ke sini bukan untuk berperang, bukan untuk tunjuk fashion busana macam saya tengok komen-komen bodoh. Setengah-setengah tak tahulah Melayu ke apa ni. Kalau korang tak boleh nak buat, jangan duk komen bodoh dalam ni. Tak mahu cakap lah. Kita orang buat bukan untuk nak bagi nama kita, tak. Ini untuk anak cucu aku nanti 20 tahun akan datang. Isu kalimah ni isu paling tinggi sebagai umat Islam. Nak cari isu apa lagi paling tinggi? Kita bukan menentang keputusan mahkamah. Cuma kita sebagai umat Islam, kita mempertahankan hak kita. Kita tak mempertikaikan keputusan mahkamah. Dan kita minta lepas ni mungkin ada prosiding lagi. Mungkin ke kes-kes rayuan. Itu saja kita minta. Dan saya nak maklumkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita bukan buat saja-saja ni macam bodoh ni semua. Bukan. Kita menjunjung titah pertama Sultan Johor. Yang mengeluarkan kenyataan adalah kalimah Allah adalah untuk orang Islam. Betul tak betul? Betul. Yang kedua, Sultan Selangor. Betul tak betul? Betul. Kami hari ini berkumpul, berpakaian seperti Melayu. Ini pakaian orang Melayu. Nak malu apa? Kalau pakai tie, semak. Kalau pakai Melayu ni, zaman hantuah. Zaman hantuah pun tak apalah. Warisan ini adalah warisan kami. Kalau kami tak menjaga warisan kami, siapa lagi yang akan jaga warisan ini? Kami datang hari ini adalah menjunjung titah Sultan Johor yang pertama berkeluar kenyataan dan juga Sultan Selangor. Adakah salah? Kami sebagai rakyat, apabila Sultan Agung kami dah berkeluar statement, dah berkeluar titah, kami hanya menjunjung. Kami rakyat hari ini datang menjunjung titah. Bukan nak buat provokasi, bukan nak pergi berperang, bukan apa. Hanya buat memorandum, serah minta kepada Yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Agung kita. Supaya kes ini ada proses selepas ini. Sebab benda ini kita tak mau cakap, lagi cakap hampa kata resih lah, cakap hampa kata perkauman. Macam-macam lah aku dah kenal sebelum ni. Kita tak mau cakap benda tu. Cuma kita tahu kesan sampingannya bukan untuk kita. Kita boleh menilai hari ini Allah Ta'ala itu siapa dia. Tetapi anak cucu kita yang akan rasa keliru dengan nama Allah ni bila disalahgunakan. Itu yang kita hari ini kita bangkit. Bukan nak main tunjuk passion. Pergi tunjuk passion, pergi takat gamak tempat kedai gamak. Kepada tu yang tak tahulah Facebook tu Melayu ataupun tidak, saya tak tahu lah. Jangan kurang ajak, jangan biadab. Kalau tak suka, keluar live. Kita datang ni semua ni, guru tua umur 80 lebih. Ingat larat nak main tunggu tang ni semua, buat kerja macam ni. Tapi kami fikir, kalau kami semua tak buat, bukan saya. Saya bukan ketua ni, semua ketua masing-masing ni. Khalifah-khalifah masing-masing. Kalau kami tak buat benda macam ni, siapa lagi nak buat? Nak tunggu siapa? Sajak main buat. Jadi insyaAllah saya pun
Allah dia geram lah tengok ni macam-macam komen ni pelik-pelik. Jadi insya-Allah saya tengok siapa nak cakap ni. Ha? Bagi ni kot, ni dulu kot. Okey, kita bagi kerana kita cakap dulu. Saya kita baca balik lagi. Okey. Kita minta 5 minit insya-Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halo. Minta lalu asyik bang, minta lalu asyik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan duduk ni, bahaya ni. Okey, seperti mana yang kita tahu, kami di sini NGO berada di sini bukanlah hanya semata-mata kami berada di sini, berdiri di sini untuk membuat apa seperti mana yang mereka anggap, yang bahasa-bahasa lain anggap resis. Silap semata-mata. Kami di sini adalah untuk memperjuangkan tanah Melayu, yang nama pun dah tanah Melayu. Agama kita, agama Islam. Ya ini kalimah Allah adalah kalimah kita sendiri. Yang diperjuangkan daripada dulu hingga kini. Dan kita sedia maklum bahawa dalam perjanjian Tematumnya Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948 yang menyatakan mana-mana pendatang yang ingin masuk ke dalam Tanah Melayu, yang ingin duduk dalam negara Malaysia ni, dia mesti menerima agama Islam sebagai agama rasmi. Kalau saya silap, boleh tengok dalam sejarah, ada 21 Januari 1948. Jadi kenapa kita perlu akut pada apa yang ada, yang mana kalimah Allah ni dia boleh digunakan kepada orang yang bukan Islam. Kata-kata saya ni bukan untuk resis, bukan untuk apa, bukan untuk menyatakan kami tidak puas hati terhadap bahasa-bahasa lain, tidak. Tapi adalah untuk menunjukkan bahawa agama Islam jangan diperkotak-katikkan. Kalimah Allah jangan dipermain-mainkan. Takbir! Kalimah Allah adalah hak kami, bangsa Islam, bangsa Melayu. Kami ingatkan kepada semua, sekali lagi, usik agama kami bermakna kamu menggerakkan kami untuk bergerak berhadapan dengan kamu yang ingin menunjukkan kekuasaan. Kita tengok dan lihat, cakap besar tidak. Kita punya percaya Allah SWT itu ada. Jadi mana yang tidak menidakkan agama Islam, kalimah Allah tu, fikirkanlah. Kamu berada di mana? Siapa diri kamu? Kamu lahir atas apa? Kalimah Allah adalah kalimah untuk umat Islam, bukan untuk umat lain. Jadi saya di sini di bawah NGO Jabat Malaysia sentiasa menyokong setiap perjuangan yang Tok Cindai bawa demi agama, bangsa dan negara. Seperti mana perjuangan yang kami teruskan dalam perjuangan kami, NGO kami, perjuangan Alif Bata, agama, bangsa dan negara. Kami menyanjung tinggi terhadap raja-raja kami. Tetapi jika menidakkan agama kami, kalimah Allah, Allahu Akbar, kami takkan berdiam diri. Kami takkan berdiam diri. Kami takkan berdiam diri. Kamu ingat, apabila kamu meluluskan pasal kalimah Allah ni, kamu boleh duduk senang. Tidak. Kamu akan pasti menerima segelap. Apa yang kamu buat, kamu akan menerima natijahnya. Allah tu ada. Kamu menidakkan kuasa Allah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami bersama-sama di sini, yang saya percaya dan kami semua percaya, yang anda sendiri pun yang percaya, terutamanya masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni, tak terkecuali yang bukan Islam, tentang isu kalimah Allah yang digunakan, yang telah pun diluluskan dalam mahkamah, penggunaan kalimah Allah, penggunaan kalimah Baitullah dan lagi satu kan, saya ingat Allah, Baitullah,
Solat. Minta maaf. Jadi kita faham setiap perkara masalah perlu diselesaikan dengan landasan. Jadi saya yakin antara metod yang kita ada selain perundangan, report polis, kita dah ada bahagian peguam untuk fight dekat mahkamah, dan kita tahu 10 hari bulan Mac kalau tak salah saya dibenarkan, dan kerajaan sendiri pun dah filekan untuk tarik balik kelulusan tu. Dan hari ni kami orang-orang Melayu yang berbusana ni, tak kisahlah yang di luar tu suka atau tidak, kami orang Melayu. Adakah anda nak suruh kami pakai baju kebangsaan anda ataupun anda nak pakai baju kebangsaan kami? Benda tu tak akan berlaku sama sekali. Jadi hari ini tanda dia, kemuncak dia, kami cuba berusaha merujuk kepada sumber tertinggi yang kami ada, iaitu raja-raja kami. Setakat ni alhamdulillah kita dapat terima titah daripada Baginda Sultan Johor dan Sultan Selangor. Dan di Malaysia ni kita sedia maklum kita ada 9 negeri beraja, dan saya yakin mungkin 7 pihak istana sedang dalam proses mengeluarkan kenyataan masing-masing. Jadi hari ini kita pergi merujuk kepada kuasa tertinggi. Sebab apa kita merujuk perkara ini kepada kuasa tertinggi, iaitu Yang Bertuan Agong? Sebab isu ini adalah isu paling besar sekali. Bukan masalah exhaust, bukan masalah apa saman tinted ke apa, tapi benda dah melibatkan isu ketuhanan. Kalau kita sedar kita merdeka 60 tahun lebih atas nama keharmonian, jadi kita perlukan keharmonian itu dikembalikan pada yang hak. Sebab hak dan batil takkan boleh bercampur. Kalau sesiapa yang reda dengan percampuran hak dan batil tu, maksudnya akal hati dia ada masalah, kan? Mana mungkin kita makan nasi yang masak elok tapi kita minum air longkang? Tak boleh. Jadi untuk mengelakkan keliruan, kembalikanlah hak. Nama Allah ni eksklusif hanya untuk umat Islam. Sebab kalimah Allah tu, kalau nak rujuk pada kes-kes keberadaan di Sabah pun baru 30 tahun lebih. Sebelum tu tak berlaku. Dan kita pun di sini nak menyelamatkan bangsa kita, negara beraja, daripada menjadi seperti negara-negara jiran, di mana kita tahulah, semua orang pun boleh baca dekat Google, dekat media boleh cari, dimurtadkan secara besar-besaran. Kita tak mahu benda tu. Dan menjadi tugas kita orang Islam, sama ada yang tengah tidur ataupun yang sedang bersemangat ni, untuk terus sampaikan kepada ahli keluarga yang lain, kena cakna isu ni, kena didik anak-anak kita. Kalau tidak 10 tahun akan datang, bayangkanlah sendiri. InsyaAllah saya rasa setakat tu je pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi daripada Insaniah Malaysia. Saya nak sentuh sedikit saja. Apabila disebut nama Allah, maka dia adalah satu nama kepada satu zat, bukan nama kepada sesiapa, ya. Dan kalimah ini adalah kalimah tauhid, bukan kalimah main-main. Jadi sesiapa yang mempersendakan kalimah ini, saya menganggap mereka bukan musuh kita saja, dan mereka adalah musuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pertahankan kalimah Allah di dalam diri masing-masing dan juga di dalam menyebut perkataannya. Hanya orang Islam sahaja, orang yang bertauhid sahaja yang patut menyebut nama Allah ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita minta semua kita bagi kat lagi, kita mau lek. Cakap tadi lupa. yaitu penyerahan rawat kisah dan merendah kisah Melayu Beraja serta Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Baik. Dan selepas itu kita akan selepas habis saja majlis penyerahan rawat kisah ini, kita akan sambung semula press conference. Saya mohon kita sama sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama kita memeriahkan majlis penyampaian ini. Okey, tanpa kita membuang masa lagi. Okey, kontrol saya. Ambil panas ke je.
Kita pernah ke sini hari ini. Saya. Tak apalah bagilah orang. Sampai kita mengawasi lagi untuk penerima pertama Wakil Pos Bahasa Melayu Islam Beraja. Adalah dengan ini saya mempersilakan Datuk Seri Nur Hasna bin Hashimi untuk tampil ke depan untuk menerima kita. Assalamualaikum semua. Ini adalah watika gagasan Melayu Islam Beraja, dan dalam ini senaskah Al-Quran untuk bekalan kita pulang ke dunia dan akhirat yang disumbang oleh Datuk Seri Nur Hasna bin Hashimi. Semoga pada ini dilimpahkan dengan rahmat dan berkat. Terima kasih. Nomor seterusnya daripada Wakil Pengurusi daripada Taubat Malaysia, dipersilakan. Seterusnya Wakil dari Badai Tok Cindai. Seterusnya Alternatif Jaringan Rakan Cakna Malaysia AJRCN. Dipersilakan. Seterusnya Pertubuhan Amal Muhibah Sepakat. Seterusnya Pertubuhan Kebajikan Tauhid dan Ilmu Nusantara Panju Timur. Seterusnya Pertubuhan Kerabat Armada Marun Setia Malaysia. Seterusnya Pertubuhan Ukhuwah Amal Malaysia MUAM. Dipersilakan Pertubuhan Abal Jabat Hak Malaysia PAJHM. Pertubuhan Amal Jabat Hak Malaysia PAJHM. Seterusnya Kelab Belia Kok Lanas. Kelab Belia Kok Lanas. Dipersilakan Pertubuhan Seni Silat Bagi Harimau Selipang Merah. Pertubuhan Seni Silat Bagi Harimau Selipang Merah disusuli oleh ISMU Malaysia. Wakil dari ISMU Malaysia. Pertubuhan seterusnya Pertubuhan Amal Sejahtera Harmoni Perak AS Perak. Wakil kepada Pertubuhan Kebajikan Gabungan Muafakat Bersatu PKGMB. Dipersilakan. Pertubuhan Kebajikan Gabungan Muafakat Bersatu PKGMB. Dan seterusnya Pertubuhan Silat Seni Buah Lian Malaysia. Pertubuhan Silat Seni Buah Lian Malaysia. Okay, kita teruskan kepada Majlis J15 J15. Dipersilakan Majlis Melayu Hulu Langat MMHL. Majlis Melayu Hulu Langat MMHL. Pertubuhan Ukhuwah Nusantara Pulau Pinang Nusantara. Pertubuhan Ukhuwah Nusantara Pulau Pinang Nusantara disusuli oleh Pertubuhan Persaudaraan Naga Rantau. Dipersilakan.
disebut oleh Majlis Gempita, Majlis Gempita Wakil. Dan seterusnya Pertubuhan Silat Tarung Tapan 3 Malaysia. Pertubuhan Silat Tarung Tapan 3 Malaysia. Pertubuhan Silat Tarung Tapan Malaysia, Tapan 3 Malaysia. Okey, kita teruskan Pertubuhan Persahabatan Negeri Selangor. Dipersilakan. Pertubuhan Persahabatan Negeri Selangor dan disusuli oleh Pertubuhan Persaudaraan Muafakat Setia PPMS. Terus WBM AL2 Perak. AL2 atau ALZ ni? Minta maaf kalau saya salah sebut. WBM AL2 Perak, kalau tak silap saya tulisan ni. Diikuti pula oleh Armada Melayu Malaysia. Armada Melayu Malaysia diikuti pula oleh Persantara. Okey. Persatuan Pencinta Legenda Puteri Saadung Kelantan. Wakil dari Persatuan Pencinta Legenda Puteri Saadung Kelantan diikuti oleh Rawatan dan Pertahanan Islam dari Sina Tuk Sina. Diikuti pula oleh Persatuan Seni Silat Warisan Raja Wali. Persatuan Seni Silat Warisan Raja Wali. Kelab Memanah Warisan Sunnah. Kelab Memanah Warisan Sunnah. Kelab Memanah Warisan Sunnah. ABRC Bersatu. ABRC Bersatu. Persatuan Seni Silat Borong Raja Wali. Pertubuhan Persahabatan Malaysia. Pertubuhan Persahabatan Malaysia. Pertubuhan Kebajikan Amal Taqwa PKAT. Pertubuhan Kebajikan Amal Taqwa diikuti oleh Ninja Society Malaysia. Ninja Society Malaysia. Pertubuhan Seni Silat Lintau Asli Malaysia. Pertubuhan Seni Silat Lintau Asli Malaysia diikuti oleh Sukarelawan Bela Islam SBI. Seterusnya Bikers Active Club BAC. Bikers Active Club BAC. Saya teruskan dengan Pertubuhan Seni Silat Gayung Cawangan Negeri Pahang. Pertubuhan Seni Silat Gayung Cawangan Negeri Pahang diikuti pula oleh Perguruan Seni Silat Kuntau Al-Hikam. Perguruan Seni Silat Kuntau Al-Hikam. Persatuan Transformasi Ekonomi Malaysia. Persatuan Transformasi Ekonomi Malaysia. Dijemput Pertubuhan Kebajikan Angkatan Ekonomi Persaudaraan AEP. Pertubuhan Kebajikan Angkatan Ekonomi Persaudaraan AEP. Pertubuhan Amal Kebajikan Ukhuwah Anak Malaysia Pakuam. Pertubuhan Amal Kebajikan Ukhuwah Anak Malaysia Pakuam. Pertubuhan Pembangunan Ummah Sejagat PPUS. Pertubuhan Pembangunan Ummah Sejagat PPUS. Pertubuhan Seni Silat Gerak Si Tunggal. Pertubuhan Seni Silat Gerak Si Tunggal. Persatuan
Perikatan Anak Melayu Semenanjung PPAMS. Persatuan Perikatan Anak Melayu Semenanjung PPAMS. Pertubuhan Silat Garuda Sakti Johor. Pertubuhan Silat Garuda Sakti Johor dipersilakan pertubuhan seni. Pertubuhan Silat Garuda Sakti Pahang. Tadi Johor, ini Pahang. Pertubuhan Silat Garuda Sakti Pahang. Pertubuhan Seni Silat Gayung Makrifat Melaka. Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Melaka. Persahabatan Sahabat Bukit Jalil. Persatuan Sahabat Bukit Jalil. Persatuan Seni Silat Gayung Makrifat Putrajaya. Silat Cimandi. Silat Cimandi. Persatuan Darul Mukmin. Silat Cimandi dan Persatuan Darul Mukmin. Persatuan Pelancongan Warisan Malaysia. Persatuan Pelancongan Warisan Malaysia. Persatuan Parung Sapi Malaysia. Persatuan Parung Sapi Malaysia. Persatuan Badar Malaysia. Persatuan Badar Malaysia. Kita teruskan dengan Persatuan Nadi Usahawan Selangor. Nadi Usahawan Selangor. Persatuan Sukarelawan Pilamat Malaysia. Persatuan Sukarelawan Pilamat Malaysia. Okey, kita teruskan dengan Persatuan Kebajikan Anak Bersatu Selangor. Dijemput Persatuan Kebajikan Anak Bersatu Selangor. Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia Kebangsaan. Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia Kebangsaan. Pengurusan Silat Bayu Sejati Sabah. Pengurusan Silat Bayu Sejati Sabah. Okey, Gayung Pancasila Raut. Gayung Pancasila Raut. Diikuti oleh Persatuan Lapisan Surah Bakti. Persatuan Lapisan Surah Bakti. Persatuan Kebajikan Bersatu Karisma dan Ukhuwah. Gayung Makrifat KL. Pemuda Islam Nusantara. Dijemput Pemuda Islam Nusantara. Seterusnya, Persatuan Rawatan Islam dan Ilmu. Persatuan Rawatan Islam dan Ilmu. Seni Silat Batin Bambu Rencong Pahang. Dijemput Seni Silat Batin Bambu Rencong Pahang. Seterusnya, Persatuan Martabat Jalinan Muhibah. Persatuan Martabat Jalinan Muhibah.
Pusat Rawatan Islam dan Ilmu Tenaga Dan. Dijemput Pusat Rawatan Islam dan Ilmu Tenaga Dan. Okey, pemancar. Dijemput pemancar. Okey, Pusat Rawatan Islam dan Ilmu Tenaga dan Cahaya Hati Nusantara. Okey, ini saja list yang saya ada kepada pengurusi NGO yang masih tak dapat lagi. Sila datang ke saya, bagi tahu dan saya akan okey, AQRC Bersatu. AQRC Bersatu, silakan. Okey, seterusnya Persatuan Panji Langkah Suka Das. Disusuli dengan Persatuan Warisan 3B. Persatuan Wawasan 3B. Okey, seterusnya saya jemput Persatuan Penyatuan Jemaah. Okey, dijemput pelaut. Dijemput wakil daripada pelaut. Okey, dipersilakan gabungan satu syahadah. Gabungan satu syahadah. Seterusnya Pertubuhan Sukarelawan Penyelamat Insaniah Malaysia. Dipersilakan. Pertubuhan Badan Pertubuhan Badan Amal Rohani Malaysia. Okey, dipersilakan Mujahidah Malaysia. Mujahidah Malaysia. Okey, PAD 313. PAD 313. DSSM Road. DSSM Road. Warisan Kesenian Laksmana. Dipersilakan Warisan Kesenian Laksmana. Okey, dijemput Pertubuhan Anak Warisan Maju Selangor. Okey, kepada pengurusi NGO yang masih tidak dapat namanya persatuan tidak disebut, boleh datang ke saya untuk penerimaan watikah dari penuntut Cina. Seni Silat Gayung Pelangi Pahang. Pahang Pedang. Jadi insyaAllah tuan. Ada siapa-siapa wakil nak cakap? Cakap boleh. Kita press conference sebentar. Ya,
Okey, siapa nak cakap? Mari sini. Aduh. Lah sini lah, diri selang sikit. Dekat sikit. Okey. Okey. Okey, perkenalkan diri mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Pak Tam mewakili Tubuhan NGO Armada Malaysia melahirkan hasrat ketidakpuasan hati ke atas Putusan Mahkamah Tinggi di bawah Yang Arif Norbi yang membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang yang bukan Islam. Perkara yang terjadi bagi pandangan saya disebabkan kemelut politik di antara politik di antara orang-orang Melayu, di mana atas kegilaan dan ketamakan kuasa mengabaikan kepentingan bangsa agama. Jadi yang jadi gusarnya dan serta kebimbangan terhadap bangsa Melayu adalah generasi yang akan datang, di mana implikasinya teramat besar. Kita tak mahu terjadinya seperti mana di negara jiran kita, adanya suami Islam, isteri Kristian ikut agama masing-masing. Jadi untuk mengelakkan ini, kalau bolehlah dapat kita kembalikan kuasa mutlak kepada raja-raja Melayu dan institusinya. Kalau boleh kita tak mahu dah dalam sistem demokrasi ini dipimpin oleh Melayu-Melayu yang derhaka, yang khianat terhadap bangsa dan agamanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada nak cakap tak? Cakap. Okey, insya-Allah. Okey. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini pada 31 Abril 3 saya bersama dengan rakan-rakan slow kan. Musik slow. Dapat hadir dalam percubaan yang dianjurkan oleh pasukan Cina untuk menyatakan bahawa kita tidak menerima orang-orang lain menggunakan kalimah Allah Taala. Dan di sini walaupun kita tidak dapat bergerak secara berkumpulan beramai-ramai, mungkin pihak kerajaan melihatkan perkara ini menimbulkan huru-hara. Tetapi percubaan kita di sini, kita bukan untuk menimbulkan huru-hara apa. Kita hanya nak menyatakan bahawa kita sangat setia berada bersama raja-raja Melayu yang di Pertuan Agong dan Raja. Perjuangan kita adalah mendaulatkan raja-raja Melayu. Kerana raja telah diamanahkan untuk jaga agama kita. Salah satu daripada 7 wasiat itulah menjaga agama Islam. Dan agama Islam tidak boleh sentuh oleh sesiapa pun di Malaysia ini. Mahkamah berada di bawah Sultan. Bagi saya, seorang yang pernah berpengalaman menjadi seorang guru, pernah menjadi Presiden Gerakan Selempang Merah, dan sekarang saya terus berjuang untuk menjaga jati diri bangsa kita. Dan saya rasa tekinan kita dalam menegakkan tauhid, tiba-tiba tauhid telah dikacau orang. Kita menegakkan jati diri untuk memastikan agama kita terbela dan untuk menentukan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Jadi kalau kita tengok sejarah, kita lihat sejarah perjuangan agama makin lama makin dikacau, dan sekarang ini mereka telah merobek tentang jati diri yang kita yang sangat dasar, iaitu merobek tauhid kita. Jadi ayahanda sebagai pemimpin yang pernah memimpin Gerakan Selempang Merah bersama dengan Arwah Datuk sekarang ini terus meneruskan Gerakan Selempang Merah di bawah Akademi Jati Diri dan bersama menubuhkan propaganda Islam untuk menegakkan jati diri, untuk mengukuhkan tauhid. InsyaAllah Tawan KSM menyokong perjuangan ini. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama untuk memastikan kalimah tauhid ini tidak dipermain-mainkan oleh orang yang berniat jahat di negara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! InsyaAllah. Tu nak bergambar. Boleh gambar.
Ya. Gambar tanya jap je. Okey, jadi insya-Allah tuan, saya pun ingat nak sudahkan live saya pada hari ini. Biarlah jangan layan sangat komen-komen yang teruk ni semua. Kita hari ni berjuang demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berjuang untuk buat nama, bukan nak jadi ketua, bukan nak jadi champion. Kita menghormati orang kafir pun pernah menghormati kita. Kita menghormati orang bukan Islam pun kena hormati kita. Ini isu orang Islam, kan? Kalimah Allah ni digunakan dari oleh orang Islam ni dah lama dah. Bukan selani. Jadi kita mempertahankan hak kita, bukan kita nak mempertikaikan agama-agama lain. Itu lakum dinukum waliyadin, surah Al-Kafirun ayat 6. Dan Allah Ta'ala beritakan bahawasanya agama kamu, agama kami. Jadi jangan duk sibuk masuk komen-komen yang bodoh-bodoh semua dalam ni. Minta maaf cakap lah. Tolong hormati. Kami orang Melayu, kami orang Islam. Kami ada hak kami ada cara kami. Ini cara kami, ini hak kami. Tak perlu nak tulis komen bukan-bukan semua. Kami tak menghina agama. Saya rasa dalam ucapan-ucapan tadi tak ada seorang pun menghina agama Kristian ataupun agama-agama lain. Kita hidup di Malaysia ni bertoleransi. Sayang sama kita sama sebagai rakyat Malaysia. Jadi tak ada provokasi. Cuma ini cara kami. Ini cara kami, ini hak kami, ini jalan kami. Jadi saya harap cukup-cukup lah. Saya pun agak sedih saya tengok komen-komen ada di kalangan daripada orang Melayu kita sendiri. Saya cukup rasa sedih dan saya rasa memang agak tak tahu nak cakap lah. Sepatutnya kalau kamu tak boleh datang, kamu tak boleh support, kamu doakan yang terbaik. Tapi kamu cakap ni, ya Allah, na'udzubillah minaz zalik. Masa kamu akan tiba, yang komen-komen bodoh-bodoh ni, masa kamu akan tiba nanti. Masa tu kamu jalanlah sendiri, carilah jari sendiri. Jangan cari orang Melayu. Carilah apa yang kamu nak cari. InsyaAllah. InsyaAllah itu saya bagi tahu. Jason Lim, apa ni? Okey, Jason Lim kata kita generasi ini pun tak semayang patung lagi, setahun 2 kali je. Tak macam dulu. Itu terpulang pada agama masing-masing. Jason Lim, you punya agama, you punya agama, kita punya agama, kita punya agama. Kita punya agama, kita bukan ikut zaman. Zaman kena ikut kita punya agama. Ni kita punya pendirian. You orang macam mana, itu you orang punya pasal. Kita agama, zaman kena ikut agama, bukan agama ikut zaman. Tolong faham. Ini agama kami, you jangan campur. You macam mana ke, apakah itu terpulang pada agama you, kita hormati. You mau semayang 2 kali setahun ke, 2 kali sehari ke, itu you punya agama. Itu saya boleh beritahu. Saya hormati semua. Saya hormati semua. Muiz ada promotion boleh angkat isteri 4 syok. You jangan buat provokasi sini lah. Nanti kita screenshot, kita hantar jumlah saman satu, you boleh buat adakai kot. Jangan selim Jangan pengajak sangat dalam live, dalam komen dalam sini. Okey? Hormati orang, hormati. Saya hormati you punya agama, you kena hormati. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita bertemu, kita berjuang adalah apa tuan-tuan? Adalah kita menjunjung titah. Pertama Sultan Johor kita. Yang kedua Sultan Selangor kita. Dan hari ini kita angkat hantar memorandum tanda kita titah, tanda kita junjung titah Yang di-Pertuan Agong kita hantar kepada Yang di-Pertuan Agong bahawasanya rakyat memerlukan kuasa raja dalam isu hal ini. Itu sahaja saya beritahu tuan-tuan, tak ada nak buat provokasi. Ini baju pakaian orang Melayu. Kami tak malu. Kami nak pakai, kami tak malu. Ini tanjak cara kami tak malu. Kamu nak hidup cara kamu punya pasal. Ya. Okey. Ada sikit, insya-Allah. Ada sikit promosi sikit. Lepas tu saya buat promosi baju hari ni Melayu Islam Beraja. InsyaAllah boleh dapat di Gelangang di Gelangang Tok Cindai InsyaAllah. Saya pun dah dapat 3 live 4 live saya ambil. Terima kasih bang. Terima kasih. Okey, sama. Perjuangan bukan di sini adalah perjuangan terakhir. Ini baru titik permulaan. InsyaAllah. Walaupun ada undang-undang, kita ikut saluran undang-undang. Kita hormati undang-undang dalam Malaysia, kita hormati PDRM, kita hormati segala apa yang ada. Cuma ini cara orang Melayu, ini cara orang Islam.
Jangan cabar sekali-kali. Itu saya beritahu. Jangan cabar sekali-kali. Kita tak minat nak bermusuh-musuhan. Kita tak minat nak berperang-perangan. Kita minat duduk sama-sama silaturahim. Sama Islam bersilaturahim. Berkawan sanak saudara. Sama bukan Islam, kita boleh berkawan. Itu saja yang kita mau. Kita hiduplah masyarakat majmuk, saling hormat menghormati. Kenapa isu ni dulu tak ada? Kenapa hari ni ada isu ini? Ini isu umat Islam. Tuan-tuan, apa lagi isu yang tinggi, isu kalimah Allah ni tuan-tuan. Kalimah Allah ni hidup dan mati kita dengan nama Allah. Hidup kita diazankan dalam telinga kanan, dia khomatkan di telinga kiri kita. Mati kita dengan syahadah insya-Allah. Mati kita dengan syahadah insya-Allah. Mati kita dengan Allah, nama Allah. Apa lagi isu yang paling tinggi dalam isu kalimah ni? Kita bukan nak mempertikaikan soal undang-undang ataupun mahkamah. Tidak ada sikit pun niat kami di sini hari ni mempertikaikan keputusan mahkamah. Tetapi niat kami di sini adalah membantah sebagai kami orang Islam. Dan kami menjunjung titah sultan-sultan di tanah Melayu ini. Itu saja saya bagi kita tuan-tuan. Wahai Bani Melayu, wahai orang Melayu, wahai orang Islam, bangkitlah kamu, sedarkanlah kamu diri kamu. Isu-isu macam ni kita kena bangkit, bangun. NGO Melayu tolong bersatu, bukan untuk berperang, tetapi untuk menegakkan keadilan. Bukan untuk kita melawan apa-apa, tapi untuk kita mendaulatkan Islam itu sendiri. InsyaAllah saya ni hamba yang lemah, bodoh, lagi hina, duduk di sini tuan-tuan. Saya bukan orang-orang besar, saya ni orang Kedir dari sini. Saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan semua yang rahmati Allah. Tuan-tuan, walaupun anda bukan orang Islam, saya mohon maaf. Jadi insya-Allah Saudara Ijam nak cakap sikit sepatah dua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saya punya Tok Guru, saya punya Sifu, Tok Shindai yang beri kita ruang untuk kita berkumpul, yang menjadi penganjur yang bertumpul lumus demi menjaga warisan adat kemelayuan kita, warisan kita di balai adat ni. Saya amat-amat terima kasih kerana saya banyak belajar daripada adat-adat kita orang Melayu. Saya mewakili NGO saya, Pertubuhan Masyarakat Lancar Raut, dan NGO saya sememangnya berlandaskan landasan kita sebagai warga negara bertumpu pada masyarakat dalam isu agama, bangsa dan tanah air. Jadi berkenaan dengan isu kalimah Allah ini, pada saya, kita sebagai rakyat Malaysia dan saya khususnya mewakili NGO menyatakan suara hak-hak suara kami yang merasakan dengan pemberian kalimah Allah ni kepada bukan selain daripada Islam akan mendatangkan kebimbangan di dalam masyarakat, harmoni kita. Saya nak bertanya juga dengan mereka-mereka yang menuntut menggunakan kalimah Allah. Kita ni hidup di dalam negara kita dah berpuluh tahun, daripada nenek moyang kita sampai ke hari ini. Apakah mereka ini tidak hidup harmoni selama ni? Daripada zaman datuk nenek mereka berada di tanah kita, hidup bersama di dalam masyarakat, apakah mereka tidak selamat? Apakah mereka tidak harmoni? Adakah mereka tergugat? Selama ini mereka tidak pernah tergugat, tidak pernah terasa terancam. Kita boleh sama-sama hidup dalam satu masyarakat. Tetapi kenapa hari ini mereka meminta perkara yang bukan-bukan? Mereka meminta dan mereka tahu perkara yang mereka minta, perkara yang mereka tuntut akan mengguris hati kita, akan mengguris kalangan masyarakat Islam dan Melayu sendiri. Jadi kita heran dan kita pelik, kenapa keamanan yang selama ini ada, keharmonian yang selama ini terjaga, terbina oleh nenek moyang kita dulu, lain-lain bangsa, lain-lain agama, tetapi kenapa sampai ke generasi kita
kita meminta-minta, kita mengguris hati, kita membuat permintaan bukan-bukan hingga boleh mencetuskan satu ketidakharmonian yang dahulu. Jadi saya sendiri pun ramai sahabat-sahabat dan saya percaya saya juga mendapat berita, saya juga mendapat maklumat bahawa agama-agama lain, bangsa-bangsa lain ada juga yang tidak setuju berkenaan penggunaan isu kalimah Allah ini diberikan kepada agama mereka ataupun agama-agama orang lain. Ramai juga yang tidak setuju sebenarnya. Tapi saya mengharapkan dengan gabungan kita ini, gabungan suara kita ini mampu didengar oleh penguatkuasa, oleh pemerintah dan oleh pemegang agama kita. Apapun saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa share, jangan lupa kongsi, kerana inilah tugas kita, inilah tanggungjawab kita kepada agama, bangsa dan tanah air. Apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah tuan, saya mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd.